Kalau siapa-siapa fan MU yang ada dekat Old Trafford lah ni, hampa cuba ikut Erik ten Hag pergi tandas. Kok dia masuk tandas perempuan ke? Sebab selalu bila benda senang dibuat jadi payah ni perempuan je. Assalamualaikum dan selamat datang ke Kepala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak review perlawanan Europa League yang telah berjalan, iaitu Manchester United hampir kalah dengan pasukan Sevilla seri 2-2. Dan game-game lain minta maaf lah, kita recap je lah. Manchester United apa sudah jadi ni? Daripada leading 2-0 tiba-tiba kena 2-2. Hampir-hampir kalah dalam game ni. Dan dalam game ni banyak kesilapan dilakukan oleh player dan juga manager sendiri. Separuh masa pertama aku boleh kata Manchester United memang conquer game lah. Walaupun pasukan Sevilla ni banyak attack juga, tapi Manchester United lagi efektif daripada segi serangan. Manchester United mudah pecahkan midfield pasukan Sevilla yang main highline. Dengan passing-passing yang simple je, Manchester United berjaya pecahkan defense pasukan Sevilla untuk skor 2 gol. Good game lah juga untuk Sabitzer, berjaya skor 2 gol dalam game ni. Dapat assist daripada Bruno Fernandes dan juga Anthony Martial. Walaupun separuh masa pertama ni Manchester United leading dengan bagus lah, leading 2-0, tak ada bolos lagi. Tapi ada beberapa keputusan referee yang aku boleh kata dipertanyakan jugalah. First kali Eric Lamela pijak kaki Casemiro. Bagi aku benda tu sengaja tau. Benda tu bukan tak sengaja. Dia nampak dah Casemiro main kat dia, lepas tu dia pijak juga. Aku rasa kalau Casemiro yang buat benda tu, kalau dia yang pijak kaki Lamela, dia kena kad merah lah. Tapi sebab tu bukan Casemiro, tu Lamela, dia kena kad kuning je. Yang kedua adalah kad kuning yang kena dekat Bruno Fernandes. Sebab benda tu nampak macam tak sengaja. Dah lah kena dekat belakang, bukan dekat depan. Dan bila nampak benda tu, referee terus tak agak-agak, terus bagi kad kuning dekat Bruno Fernandes. Aku rasa mungkinlah paling kurang pun dia bagi 4 dengan free kick je, tak bagi kad kuning. Tapi dalam game ni fan MU memang nak Bruno Fernandes kena kad kuning lah, sebab nak bagi tak main next game kalau menang dengan pasukan Sevilla. Tapi disebabkan seri 2-2 ni tak ada Bruno Fernandes next game, barai jugalah rasa. So bila Manchester United leading waktu first half, aku boleh kata bagus lah. Tapi Manchester United kena cari gol lagi. Bila masuk second half, boleh kata tactical masterclass daripada Ten Hag lah. Yang pertama sekali apa yang dia buat, dia keluarkan Varane, masukkan Maguire. Bagi aku Maguire dalam game ni tak main buruk pun, dia main bagus. Orang-orang yang tak tengok game tu memang biasalah kan, memang cari bahan nak throw dia lah. Tapi bagi aku Maguire dalam game ni bagus. Dia kekalkan performa dia macam game lepas. Dia tenang bila dapat bola, cepat release bola dan buat long ball bila perlu. Game ni pilihan barai sebenarnya adalah Malaysia tau. Malaysia ni daripada segi defensif dan juga attacking dia ni barai. Defensif daripada segi tackle bagus lah. Tapi daripada segi nak track player memang dia ni barai. Selalu sangat player lari belakang dia tak perasan. Dan gol sendiri Manchester United Malaysia skor tu pun sebabkan dia tak track player yang ada belakang dia. Tapi bila dah keluarkan Varane, masukkan Maguire tu, aku rasa macam tak ada masalah lagi lah. Tapi antara keputusan yang boleh aku kata memang cerdik lah daripada Ten Hag kan. Cerdik bahasa kita lah. Dia guna lagi 3 substitution seawal minit ke-62. Dalam satu game, satu tim tu boleh buat 5 sub je. Tapi dia gunakan 4 sub tu seawal minit ke-60 tau. Dan bila dia keluarkan Bruno ganti Eriksen tu, aku rasa tak ada masalah. Sebab peranan Bruno dalam game ni adalah peranan nombor 6. Bila dapat bola, dia ni akan cuba release bola ke atas. So Eriksen boleh buat benda tu. Tapi masalah dia lagi 2 sub ni. Dia keluarkan Martial dan juga Jadon Sancho. Aku rasa Jadon Sancho tak ada masalah sebab dalam game ni pun dia tak perform. Martial bagi aku dalam game ni memang function gila tau. Salah satu function dia adalah dia ni boleh hold bola untuk bagi space dekat winger Manchester United untuk lari ke atas. So itulah dapat nampak banyak kali bila player Manchester United dapat bola, dia pun akan cuba cari Martial dan Martial akan cuba hold bola tu untuk biarkan player macam Anthony, macam Sancho, macam Sabitzer untuk lari naik ke atas. Dan tu juga salah satu sebab Sabitzer boleh skor 2 gol dalam game ni. Tapi bila dia keluarkan dua-dua player yang boleh create chance, iaitu Sancho dan juga Anthony Martial, dia masukkan player yang ada masalah skor gol pada musim ni, iaitu Anthony Elanga dan juga Weghorst. Memang silap lah mak, dah lah awal lagi. Kalau minit 80 tu tak ada masalah lah juga. Ni minit 62 tau dia keluarkan apa. Tahu lah Ahad nanti nak lawan pasukan Nottingham Forest. Tapi fokuslah dalam game ni dulu. Kalau nak masukkan player 2 ni serentak, minit ke-80 ke minit ke-85 tu boleh terima lagi. Tapi bila dia dah buat 4 sub seawal minit ke-62, hang tengok apa jadi dalam game ni. Waktu tu baki lagi sub 1 je. Lepas tu dia keluarkan Anthony. Aku rasa keluarkan Anthony tu memang tak ada masalah lah. Sebab Anthony waktu tu tengah kena psycho dengan Acuna. Takut dia ni koyak dengan Acuna, kena kad merah pula lagi. Dia masukkan Pelistri, tak ada masalah. Tapi masalah dia seawal minit ke-62 tadi tu lah, dia gunakan dah 4 substitution dah. Lepas tu tiba-tiba Licha injek pula. Bila Licha injek, bukan injek biasa-biasa, injek ankle, memang tak boleh main. Manchester United terpaksa bermain dengan 10 orang lebih daripada masa 10 minit. Semua sebab apa? Sebab substitution yang tak patut dibuat oleh Ten Hag seawal minit ke-62. Dan kesilapan Manchester United juga sebab still bagi harapan dekat pasukan Sevilla. Bila leading 2-0 main macam tak mau tambah gol lagi je. Dan pasukan Sevilla berjaya hukum Manchester United dengan 2 gol pada lewat separuh masa kedua. Dan lagi pedih, 2 gol tu dijaringkan oleh 2 defense Manchester United. Gol sendiri mat, bukan Sevilla skor. Dan kesilapan besar dalam game ni memang
memang aku nak bagi dekat Malaysia. Sebab dia tak track back play dekat belakang dia, dan punca dia tak track back tu lah depa dapat gol, lepas tu depa semangat dah dapatkan gol kedua. Masuk pula play En-Nesyri yang dah skor 2 gol dalam 2 game dia sebelum ni. Memang dapat nampak lepas En-Nesyri masuk, pasukan Sevilla cuba cari gol daripada set piece. Dan lain kali depa dapat juga gol, walaupun bukan gol depa, kena kepala Maguire masuk dalam gol. Dan aku rasa Manchester United dalam game ni memang patut salahkan diri depa sendiri lah. Sebab sebenarnya boleh je nak skor lagi banyak gol. Kena contohi macam pasukan Manchester City. Hang tengok tim macam City lah, ataupun Liverpool sekalipun lah, lagi-lagi main dekat home. Kalau depa boleh skor, selagi depa boleh skor banyak gol, selagi itulah depa akan cuba dapatkan gol. Lagi-lagi game ni ada second leg lawan dekat away nanti. Dan akhirnya seri 2 sama lah, tak boleh nak kata apa lah. Tu boleh kata luck juga tak kalah dalam game ni. Beberapa kesilapan dalam game ni aku nak highlightkan dalam game ni. First adalah tactical management lah. Tactical dalam game ni lepas leading 2-0 memang barai, cuba main bertahan dan main counter attack. Tu bagi aku memang silap lah, sebab pasukan Sevilla tengah down waktu tu, tapi Manchester United bagi space dekat pasukan Sevilla nak attack pula. Yang kedua adalah pertukaran pemain. Bagi aku pertukaran pemain ni lah punca besar Manchester United tak boleh menang dalam game ni. Manchester United dah guna 5 pertukaran sampai minit ke 80. Lepas tu Licha tak boleh main, pasukan Sevilla main berhadapan dengan player Manchester United yang main dengan 10 orang. So itulah bagi mereka semangat lagi untuk attack Manchester United. Sebab mereka tahu bila Manchester United main dengan 10 orang, memang mereka ni akan main bertahan je. Yang ketiga adalah ketumpulan finishing. Banyak chance sebenarnya Manchester United dalam game ni. Paling kurang aku tengok kalau betul-betul mereka convert semua chance yang ada, boleh menang 4 ataupun 3-0. Tapi bila dah leading 2-0 tu selesa sangat, pada muka kena 2 sama. Dan lalah kali seri 2 sama. Memang sayang gila amat. Dekat home sendiri lawan dengan pasukan yang duduk nombor 13 dekat liga mereka, tak boleh menang. Lepas tu nanti lawan dekat away pula. Dan rekod Manchester United dekat away musim ni bukan bagus sangat. Dan lain-lain game kita tengok pelana ulangan final Conference League pada musim lepas, Feyenoord lawan pasukan Roma, Feyenoord menang 1-0 dekat tempat mereka sendiri. Tapi kemenangan ni aku boleh kata tak solid lah, sebab next game lawan dekat Roma pula. Kemungkinan Roma boleh comeback lah, sebab Roma pun adalah antara pasukan pencabar title juga musim ni. Dan next game pula adalah Leverkusen hampir kalah dengan Union Saint-Gilloise. Pasukan Union Saint-Gilloise boleh kata dark horse jugalah dalam competition kali ni. Hampir-hampir kalahkan Bayer Leverkusen dekat tempat mereka sendiri tau. Nasib baiklah Florian Wirtz tu skor daripada luar kotak penalti untuk paling kurang bagi seri dalam game ni. Dan next game Juventus lawan dengan pasukan Sporting CP. Walaupun Juventus menang dalam game ni 1-0, tapi Sevilla lagi banyak attempt dalam game ni tau. So Juventus memang kena hati-hati lah, lagi-lagi lepas ni lawan dekat tempat Sporting CP pula. Dan dalam game ni Szczesny telah dikeluarkan. Waktu tu ada report kata yang dia ni bagitahu dia ni ada rasa sakit dekat dada. Mungkinlah disebabkan lah ni jadual dah terlalu padat kan, sampai pemain pun tak boleh cope dah dengan permainan. Dan itulah result quarter final Europa League pada kali ni. Bagi aku dalam 4-4 game ni tak ada tim lagi yang betul-betul confirm untuk main dekat semi nanti. Sebab MU pun seri, Juventus pun menang tipis, Feyenoord pun menang tipis, Leverkusen pun tak boleh menang dengan Saint-Gilloise. So apa prediction hampa untuk second league nanti, hampa boleh komen kat bawah. Dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan, Assalamualaikum. Nasib tak kalah.